Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira ila Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a ila Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Terima kasih kepada Kak Nazatul Naina, Ana Daulay, Ida Nurshima, Wan Fazidah, Sarah Mat Taha, Nur Mahani, Mak Yusof, Rohayati Yati, dan semua sahabat-sahabat yang mengikuti Mulhaf, Tuan Haji Mak Muda, Pak Long Bikers. Alhamdulillah baru selesai minum susu kambing Faiz. Alhamdulillah. Puan Dura Afrika, ahlan wa sahlan. Danisha Baharum, Fauzah Mansur, Zima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ke page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Dan seperti biasanya, saya nak mengajak tuan-tuan untuk yang pertamanya like page Dewan Dakwah ni. Semua sahabat-sahabat yang menyaksikan live kita pada pagi ni, tolong like page ni dulu. Selepas like page, tuan-tuan tolong share page ini, Salih Al-Hasan Muhammad. Oh, Zairul kata hari ni Facebook ada problem dengan live di Facebook. Oh, ya ke? Oh, ingat kot. Kita je yang problem pagi tadi, insyaAllah. Oh, memang problem dengan FB terima kasih Zairul yang memaklumkan masalah pagi tadi ni. Teknikal pasti ada hikmah yang terkandung, insyaAllah. Alhamdulillah, Dewan Dakwah kita boleh buat lagi live pada pagi ni, alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah, Muhammad. Terima kasih semua sahabat-sahabat Usratuna yang sudi untuk sama. Yang pertama like page, yang kedua mohon minta sharekan link page ini supaya sahabat-sahabat kita dapat mengambil manfaat iktibar daripada program yang dianjurkan oleh pihak Dewan Dakwah.
Dan juga saya minta juga kepada sahabat-sahabat yang kalau tidak keberatan, pada pagi hari ini mari kita sama-sama bersedekah dengan kita memberikan sumbangan kepada Allahumma salli ala sayyidina program-program dakwah yang dianjurkan ataupun dijalankan oleh pihak Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara dengan memberikan sedikit sumbangan yang Allah daripada harta yang Allah berikan kepada tuan-tuan ke nombor akaun yang telah disediakan itu, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Mengkamarul Hizam sedekah pagi ni. Sedekah pagi ni kita sedekah ilmu, kita juga boleh sedekah duit dengan masukkan ke dalam akaun tu, insya-Allah. Baiklah, terima kasih semua sahabat-sahabat yang minta maaf tadi tak sempat, tak boleh nak bersiaran sebenarnya di Usratuna. Try banyak kali, tak tahu pasal apa. Rupanya Zairul beritahu, rupanya ada problem dengan live FB pagi ni ya. InsyaAllah. Salih ala Muhammad patutlah kan banyak kali try tu. Pasal apa ni? Dah on lama dah duk berjalan bercakap seorang-seorang tapi tak ada viewer pun. Langsung tak ada viewer. Lepas tu check tengok dekat page, dekat live. Dekat lain rupanya tak keluar pun. Macam tu. InsyaAllah. Tapi tak ada masalah sebab kita boleh insyaAllah bersama dengan Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara pada pagi ini untuk kita sedikit mengisi tazkirah pada waktu ini dengan kita nak bincangkan satu tajuk, nama dia Ukhuwah Islamiyah. Apakah yang dimaksudkan dengan Ukhuwah Islamiyah? Ta'rif, cara-cara untuk kita memelihara Ukhuwah Islamiyah ni. Ta'rif Ukhuwah. Imam Al-Syahid Imam Al-Syahid Imam Al-Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna menyatakan mentakrifkan ukhuwah salih ala Syekh Muhammad, yang dimaksudkan dengan ukhuwah Islamiyah ini ialah hati dan jiwa yang terikat dengan ikatan akidah. Base dia mesti akidah dulu. Dia bukan terikat disebabkan oleh apa-apa. Terikat disebabkan oleh akidah yang jelas. Akidah ni maksud apa? Akidah ni maksud ikatan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ikatan ataupun base kepada akidah ataupun ukhuwah Islamiyah tu. Jadi ukhuwah Islamiyah ataupun persaudaraan Islam ini bermakna keterikatan hati atau jiwa di kalangan orang Islam yang diikat oleh tauhid kepada Allah dan bukan dengan ikatan yang lain. Tauhid kepada Allah dan bukan sebab apa-apa. Tautan ini bukan kerana Salih Muhammad kerja tempat kerja sekali, bukan sebab Allahumma salli ala Muhammad duduk satu taman, bukan sebab apa-apa yang lain, bukan sebab geng-geng motor macam abang Pak Long Bikers tu, bukan semata-mata yang tu. Tetapi geng motor boleh jadi ukhuwah Islamiyah. Geng tempat kerja boleh dikira sebagai ukhuwah Islamiyah. Geng satu taman boleh dikira sebagai ukhuwah Islamiyah dengan syarat kita meletakkan Allahumma salli ala Muhammad, ikatan itu base-nya ataupun dasarnya diasaskan ataupun dibasekan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita fahamlah Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tauhid kepada Allah merupakan ikatan yang paling kukuh. Dengan tauhid kepada Allah itu, dengan ukhuwah yang didasarkan atas tauhid kepada Allah itu, maka seseorang itu akan merasakan bahagia bersama-sama dengan saudaranya. Salih ala Muhammad. Nah, kita rasa bahagia dengan saudara-saudara Islam kita pasal apa? Sebab kita ni mengharapkan benda yang sama. Kita mengharapkan kasih sayang Allah dekat kita, kita mengharapkan untuk masuk syurga Allah SWT, kita mengharapkan kelebihan-kelebihan daripada amalan-amalan kita, kita mengharapkan dijauhkan daripada syurga Allah, dijauhkan daripada neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan semua benda-benda ni di atas dasar yang sama, maka diwujud satu benda, namanya Allahumma salli ala sayyidina mahabbah, kasih sayang. Sebab tu kita dalam kasih sayang ni Nabi SAW menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih pada saudaranya sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Dan ini pun terdasar di atas Allahumma salli ala sayyidina akidah ataupun akidah tauhid kepada Allah SWT. Dan salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kita nak mencintai seorang? Macam mana kita kasih diri kita sendiri kalau tidak didasarkan dengan tauhid kepada Allah SWT? Tuan-tuan boleh faham tak? Baik, kita masuk pada peringkat kedua. Kita dah faham dah ta'arif dia. Masuk pada bahagian kedua. Apa dia? Darjat dia. Apakah tingkatan ataupun darjat? Dia panggil ukhuwah Islamiyah ni. Darjat, Allahumma salli ala Muhammad, ukhuwah Islamiyah ini
dia terzahir daripada kekuatan kasih sayang. Dia nak sampai kepada, kita boleh sebut sebagai ukhuwah Islamiah ni, dia punya base dia ialah tauhid kepada Allah. Daripada base kepada tauhid kepada Allah ni, nak sampai kepada level ataupun yang boleh kita kategorikan sebagai ukhuwah Islamiah ni, dia mesti link dia ialah kekuatan kasih sayang. Tanpa kekuatan kasih sayang ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia tak boleh nak dapat ukhuwah Islamiah ni. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi, boleh faham lah? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, namun dia ada tingkatan-tingkatan dia. Ada darjat-darjat. Kita tengok level kita, darjat kita ni dekat mana. Dengan ukhuwah Islamiah kita ni, level kita dekat mana. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Darjat paling rendah pada ukhuwah Islamiah ni tuan-tuan, ataupun dia panggil persaudaraan Islam ni, darjat paling rendah ialah dia panggil salamatus sadr. Salamatus sadr maksud apa? Belapang dada. Peringkat paling awal sekali dalam bab ukhuwah Islamiah ni, peringkat paling rendah sekali ni, dia panggil belapang dada. Kita kalau sampai had yang macam ni, saya ingat tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bab belapang dada ni pun dah susah dapat dah. Nak redha ataupun nak rasa macam okey dengan pendapat-pendapat orang lain ataupun teguran-teguran orang lain kepada kita, tuan-tuan, bila ada orang melakukan kesalahan dalam kehidupan dia, maka kita bertanggungjawab untuk memberikan teguran. Pasal apa? Sebab kita sayang dia. Dia buat salah. Kita tak mau dia masuk syurga, kita tak mau dia masuk neraka dengan kesalahan yang dia buat. Maka kita bertanggungjawab untuk memberikan teguran. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kan? Maka dia yang menerima teguran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mestilah berlapang dada untuk menerima teguran tersebut. Dan kita pula bukan simply nak tegur dengan ikut sedap mulut kita ataupun tak ikut adab-adab dah. Tak, kita pun kena melalui adab-adab. Dan kalau kita sanggup untuk menegur orang, maka kita juga sanggup untuk ditegur. Dan macam mana keadaan orang tu perlu berlapang dada bila kita menegur dia, macam tu juga kita perlu berlapang dada apabila kita menerima teguran. Sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat berlapang dada ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sifat berlapang dada inilah merupakan asas kepada ukhuwah Islamiah. Darjat paling rendah. Tanpa berlapang dada ni, nak pergi peringkat yang lain ni lebih susah lagi lah. Macam mana nak pergi ke tempat sanggup berkorban untuk saudara dia sendiri, sanggup apa saja untuk saudara dia sendiri, sanggup buat apa untuk saudara dia sendiri, sanggup berkorban harta, berkorban apa saja untuk saudara. Nak sampai ke tahap macam tu, kalau belapang dada pun tak ada lagi, macam mana nak pergi sampai tahap yang macam tu? Faham tak? Allahumma salli ala Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Dan tuan-tuan tengok macam mana yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi seorang Nabi sallallahu alaihi Muhammad, kekasih Allah. Nabi SAW bercakap tidaklah melainkan tidaklah melainkan dengan wahyu daripada Allah SWT. Tidak Nabi SAW cakap melainkan itu wahyu daripada Allah. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu pun Nabi SAW sangat berlapang dada dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pandangan-pandangan daripada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kan Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW boleh menerima pandangan-pandangan daripada para sahabat. Nabi SAW membuka discussion, perbincangan dengan para sahabat sallallahu alaihi Muhammad. Yang waktu perang Badar ni, Nabi SAW placekan tentera di satu tempat. Lalu apa yang sahabat ni sebut, seorang sahabat sebut, dia kata, Rasulullah, adakah ini pandangan ataupun adakah ini wahyu daripada Allah ataupun sekadar pandangan saja? Nabi SAW kata, ni sesuai dengan pandangan saya. Apa kata kita pindah ke tempat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Demikian juga pada perang Uhud, Nabi SAW pembuka kepada perbincangan sallallahu alaihi Muhammad. Demikian juga dalam perang Khandaq, perang Parit, Nabi SAW juga buka pada perbincangan sebagainya. Nabi SAW sangat berlapang dada dalam keadaan menerima pandangan-pandangan daripada para sahabat, walaupun Nabi SAW ini kedudukannya sangat mulia. Maka tuan-tuan, peringkat paling rendah dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dipanggil salamatus sadr. Dengan maksud dia panggil berlapang dada dalam setiap urusan kita dengan saudara-saudara Islam kita. Tuan-tuan, Allahumma salli. Tapi sebenarnya ni susah, masing-masing ada ego masing-masing. Masing-masing ada ego. Kadang-kadang salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, kita duduk dalam satu posisi yang lebih tinggi.
Kita dalam satu posisi nak banding dengan saudara Islam kita, kita duduk dalam jawatan yang paling tinggi. Kedudukan kita jauh lebih tinggi. Maka di sana apa yang berlaku? Kita susah nak menerima nasihat. Kita susah nak menerima teguran. Kita susah nak menerima pandangan. Kita susah nak berlapang dada. Kalau sama-sama orang Islam, kita susah nak berlapang dada. Macam mana kita nak pergi ke peringkat yang lebih tinggi? Apakah peringkat yang lebih tinggi, tuan-tuan? Dalam Allahumma salli ala sayyidina dalam ukhuwah Islamiah ni, peringkat yang lebih tinggi atau peringkat yang tertinggi dalam ukhuwah Islamiah ni, tuan-tuan, ialah al-itsar, iaitu mengutamakan saudaranya lebih daripada diri dia sendiri. Allah, ni lagi level paling tinggi lah, tuan-tuan. Sanggup untuk mengutamakan saudaranya lebih daripada diri dia sendiri. Kalau kita utamakan diri kita, utamakan saudara kita sama level, itu pun dah sangat dahsyat dah. Ataupun kita beri pertolongan kepada saudara kita dalam keadaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita bagilah sekadar yang dia mampu, itu pun baik sangat dah. Saudara kita memerlukan bantuan, salli ala sayyidina Muhammad, maka kita beri pertolongan dekat dia. Kita tolong dia dengan bantuan kita tu. Maka itu pun dah sangat baik dah. Salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita bagi sama banyak, kita dapat banyak tu, dia pun dapat banyak tu, maka itu pun lebih baik dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu pun baik sangat dah. Tapi subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, ini dia mengutamakan saudara dia lebih daripada diri dia sendiri. Ini level paling tinggi, level paling hebat, level paling best. Tuan-tuan, Allahumma salli ala. Tapi susahlah nak sampai ke tahap yang macam tu. Tapi tuan-tuan tengok para sahabat Nabi ada waktu dalam peperangan, dia dah teruk, dah cedera dah. Waktu orang nak bagi air kat dia, dia kata apa? Sahabat sebelah sana lebih memerlukan. Pindah kat sana. Sahabat ni lebih memerlukan. Kau ni yang dapat air ni, dia kata apa? Sahabat sana lebih memerlukan. Pergi dekat sana. Pergi. Sahabat sana memerlukan. Akhirnya, tuan-tuan, pasing-pasing merasa macam dia tak penting. Kawan dia lebih penting. Allah Rabbi, tuan-tuan, Allah Musa. Macam mana kita nak mengambil pengajaran daripada bahagian ini, bagi tempat ini, mengutamakan saudara ni. Allah Musa. Kalau kita tak mampu untuk jadi macam tu, peringkat paling tinggi dalam ukhuwah Islamiah ni, paling tidak, tuan-tuan, memadai kita bila saudara Islam kita dalam kesusahan, kita bantu dia. Memadai waktu ketika saudara-saudara Islam kita dalam kesusahan, tuan-tuan, bantu dia, tolong dia, beri bantuan kat dia. Itu dah memadai dah. Jangan menolak permintaan saudara-saudara kita, melainkan kita cubalah untuk memberikan bantuan walaupun sedikit. Kadang-kadang kita makan, ada orang main. Jarang kita tengok orang yang main menjual ataupun barang-barang apa, waktu kita makan ni, melainkan kita tengok orang Islam ramai. Waktu jangan kata orang Islam ni malas. Kita tengoklah, salat simak tuan. Kalau nak cerita miskin, semua bangsa ada miskin. Salat simak. Kalau nak cerita miskin, salat simak. Semua jenis bangsa ada bangsa orang yang miskin. Tapi kita tengok salah satu daripada, kadang-kadang kita appreciate juga salat Sayyidina Muhammad. Ada kita bila kita makan, kita duduk kat restoran, kita mana, kita tengok ada orang-orang Islam yang main jual. Kalau tuan-tuan tengok kat tepi jalan, mereka jual apa ni, jual apa tu? Yang jeruk tu kan, jeruk tu. Mangga, asam boil apa semua. Kalau tuan-tuan mampu beli, tuan-tuan beli je. Kalau saya sempat, saya beli je. Kan salat Jumaat kan. Pasal apa? Sebab rasa nak tolong. Kita rasa kita nak tolong. Belilah tuan-tuan. Kalau ada tuan-tuan dalam salat Jumaat, ada saudara kita mai jual keripik lah, mai jual keropok lah waktu kita tengah makan. Kita belilah. Bukan kadang-kadang bukan nak makan sangat keropok tu. Jangan pandang sinis kat dia, jangan pandang dia macam tu. Dia usaha untuk mendapatkan sikit. Itu lebih baik daripada dia minta sedekah. Kan Ustaz Jimat kan? Maka tuan-tuan tolong dia. Tolong dengan membeli. Saya pun sampai satu tahap, saya pun rasa malu juga tuan-tuan nak minta sedekah, nak minta wakaf sedekah. Lepas tu saya bina ekonomi. Waktu kami pergi ke Palestin dulu, tuan-tuan, ada sahabat-sahabat kita kat Palestin tu, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salli Muhammad. Dia kata apa kat kami? Bila kami pergi kan. Dia kata, jumpa dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jumpa dengan mufti apa. Dia kata apa? Dia kata, kami ni menjaga Masjid Aqsa tu bagi pihak kamu. Dia tunjuk kita. Dia kata, kami jaga Masjid Aqsa ni bagi pihak kamu. Kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Sepatutnya semua orang Islam jaga Masjid Aqsa ni. Sebab Masjid Aqsa ni bukan milik orang Palestin saja. Tapi kami tolong jaga Aqsa ni bagi pihak kamu. Gitu. Sebab Allah tahu, kamu tak akan mampu untuk pertahan Aqsa macam mana kami pertahan Aqsa. Subhanallah Tuhan. Kemudian, dia kata apa? Orang Palestin kata apa? Kami tak perlu sedekah-sedekah kamu. Kami tak perlu kamu bawa duit baik kat kami. Tak perlu. Tapi bantulah ekonomi kami. Bantu ekonomi. Pergi beli barang kami. Masuk ke restoran kami. Pergi ke duduk di hotel-hotel yang kami sediakan. Bantu kami dari segi ekonomi. Maka dengan beli barang ni, ni ada ni orang ni buat, orang tu buat, orang ni buat, orang tu buat. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, salih ala Sayyidina Muhammad. Maka ramai orang yang akan mendapat manfaat. Terkesan daripada itu, saya pun kata apa? Madrasah pun kena buat benda yang sama. Madrasah pun tak boleh duk mengharap wakaf semata-mata, tak boleh duk harap sumbangan semata-mata. Pertama madrasah saya langsung tak ada yuran. Ini nak harap macam mana? Nak harap siapa? Kalau kita tak kutip wakaf, tak, kita kena buat bisnes, kita kena buat projek, kita kena buat perniagaan. Dan orang Islam kena bantu sama-sama orang Islam, paling tidak dengan perniagaan ni. Tentang Muhammad Muhammad. Sebab tu kita utamakan barangan orang Islam, utamakan barangan orang Islam. Orang Islam niaga, beli. Orang Islam niaga, kita bantu, kita support ekonomi. Sebab apa? Sebab dengan kita bantu ekonominya, satu hari mudah-mudahan dia jadi orang kaya. Kalau dia jadi orang kaya, dia akan bayar zakat. Zakat akan balik pula kepada orang miskin. Dia kembali di kalangan orang Islam, ya tuan-tuan. Jangan berkira, kita punya first pilihan kita paling utama ialah orang Islam dulu. Produk orang Islam dulu. Tuan-tuan, ini cara untuk kita membantu. Jangan bukan nak cerita Allahumma salli ala kita nak boycott orang lain, produk orang lain. Tak, bukan itu isu dia. Bukan isu rasis, bukan isu tak. Kita cuma nak tolong sama-sama orang Islam sebab dia saudara kita. Kalau abang saya berniaga, mesti saya nak tolong dia. Kalau adik saya berniaga, mestilah saya nak bantu dia dalam perniagaan dia. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dia orang full kata imam tu. Saya nak cakap Islam kaya pasti Salih ala Sayyidina Muhammad. Tengah makan jeruk asal perut tak apa selesa lah. Salih ala selesa. Sebut asam pun rasa macam tak boleh nak makan. Kan Allah Salih Sayyidina Muhammad. Surah hilang Kamarul Ja'far. Tuan-tuan, hari ni problem sikit lah dengan problem sikit dengan Facebook Live pagi ni, hari ni. Saya ingat saya seorang je. Rupanya Salih ala Sayyidina Muhammad, kawan-kawan yang buat live juga berhadapan dengan situasi yang sama. Semua problem hari ni. Jadi kita sabar je lah, nak buat macam mana. Ana Daulay kata, dah bagi Ustaz minum susu belum? Suara hilang pula. Baik, suara dah sangkut-sangkut. Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tu dia panggil peringkat tertinggi dalam ukhuwah Islamiyah. Okey. Tuan-tuan, ukhuwah Islamiyah ni, dia merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Ukhuwah adalah anugerah Allah kepada orang yang beriman. Allah menanamkan ikatan ukhuwah dalam hati-hati mereka. Dia bukan ciptaan manusia. Ia juga bukan hasil daripada mana-mana ideologi ataupun kelompok duniawi. Dia adalah kurniaan Allah atas hati-hati yang memiliki iman. Kena ingat macam tu. Lepas tu bila kita berukhuwah, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dia berpunca daripada apa? Punca daripada jalan ilmu boleh jadi. Lepas tu tuan-tuan, bila Nabi SAW sampai bawa Islam kepada para sahabat Nabi SAW, tuan-tuan, pekat-pekat semua pekat masuk Islam. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Wujudnya ukhuwah Islamiyah. Didasarkan dengan tauhid kepada Allah. Dan nak dapat Islam itu sendiri pun berdasarkan kepada hidayah daripada Allah SWT. Allah masukkan hidayah dalam hati manusia, maka manusia mendapat hidayah. Daripada hidayah Islam yang dia dapat tu, maka terzahirnya ukhuwah Islamiyah. Dan ini kurniaan Allah. Sebab tu kita syukur
bila Allah kurniakan kita ni, tuan-tuan di kalangan kita ni sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang soleh, yang selalu peringat kita, Salih Semat, yang selalu duduk memberikan nasihat kepada kita, yang memberikan teguran dalam kehidupan kita, yang mengajak kita kepada kebaikan. Maka orang-orang ni kita syukur pada Allah. Pasal apa, tuan-tuan? Dia merupakan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang mempunyai iman dalam hati dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi realitinya, kata ulama, ukhuwah pada masa kini kebanyakannya sudah tidak lagi diikat dengan akidah yang hakiki. Biasanya bersifat individualistik ataupun dia panggil selfish, juaikan. Ya, mementingkan diri sendiri. Salli ala Muhammad. Ukhuwah Islamiah yang ada pada dirinya sangat nipis, bahkan dia diselaputi dengan karat-karat jahiliah. Salli ala Muhammad. Di kalangan umat Islam sering berlakunya pertelagahan kerana lunturnya ukhuwah Islamiah. Sebab tu saya selalu sebut, orang Islam tak patut bergaduh. Orang Islam tak patut bergaduh sama-sama orang Islam. Fikir tak patut. Pasal apa, tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad. Bergaduh pasal apa? Kita menghadap pada Tuhan yang sama. Kita beribadat kepada Tuhan yang sama. Kita membaca Quran yang satu. Kita, Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan, solat menghadap ke arah kiblat yang sama. Kita buat ibadat, tuan-tuan, mengharapkan ganjaran yang sama. Kita beriman kepada Nabi yang sama. Tak patut langsung kita ni bergaduh atau berpecah belah. Pasal apa orang Islam pecah belah? Sebab orang Islam sudah tidak ada lagi ikatan ukhuwah Islamiah yang didasarkan dengan akidah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka Allahumma salli ala Muhammad, ukhuwah, cara mewujudkan rangsangan ukhuwah tidak memadai untuk diperkatakan sahaja dalam berbagai program. Ukhuwah perlu lahir dan dilahirkan dalam realiti kehidupan seharian. Di antara cara untuk kita membawa ukhuwah dalam kehidupan kita ialah ta'aruf. Dia start bermula dengan ta'aruf. Ta'aruf, dia panggil pengenalan. Kita berkenal-kenalan. Salih alaihi wasallam. Ta'aruf adalah satu proses yang boleh menyuburkan ukhuwah. Perlu kita perbagaikan suasana yang boleh mewujudkan atau mempertingkatkan ta'aruf. Sebab tu kita buat program-program macam ni. Kita buat live Facebook. Kita berkomunikasi dengan Salih ala Muhammad, sahabat-sahabat yang online dalam Facebook. Tuan-tuan, kita duduk Allahumma salli ala Muhammad, buat program Usra Tuna pagi-pagi, 6.30 pagi. Tuan-tuan boleh tengok berapa banyak yang kita kenal, yang kita dapat berukhuwah, berkasih sayang. Hanya kita kenal melalui Facebook ni. Ini salah satu medium, dia panggil medium ta'aruf, yang menjadi jalan membawa kepada ukhuwah Islamiah. Kita orang Islam kena ada medium-medium yang macam ni. Pergi ziarah, saya suka pergi sana dan sini. Ni sampai main ke Melaka apa semua semalam. Ceramah dekat Sungai Udang punya jauh. Solat Jumaat. Malam sebelumnya ceramah dekat mana? Dekat Tampoi. Saya kenal orang Tampoi. Saya kenal orang Sungai Udang semalam. Solat Jumaat. Saya kenal orang di Kuala Lumpur. Saya kenal orang di Putrajaya. Saya kenal orang di Johor. Saya kenal orang di Sabah, di Sarawak. Sebab apa? Sebab ini medium disebut sebagai medium untuk ta'aruf. Sebab ta'aruf inilah yang membawa kepada ukhuwah Islamiah. Kemudian bila dah ta'aruf, kita dah bawa kepada satu peringkat lagi, memahami. Dia panggil tafahum. Sebab apa? Sebab di sana ada satu perkara yang penting dalam akidah Islamiah, iaitu an-nasihah. Nasihat, menasihati, yang merupakan tuntutan dalam ukhuwah dan persaudaraan. Jadi, seorang mukmin itu cerminan kepada mukmin yang lain. Tuan-tuan, maka nasihat yang diberikan dalam susunan ukhuwah merupakan bukti percintaan di antara mukmin. Kasih sayang antara mukmin ni dia terzahir dengan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dia panggil ukhuwah Islamiah ataupun kasih sayang. InsyaAllah. Dan terima kasih kepada semua, Haslina Kasim, Danisha Baharum, Maliha Omar, Tuan Afiqah, Tuan Atikah, insyaAllah, Wan Fazida, Ghazali Osman, Nurzita Muhammad, Hassa Hashim, Ana Daulay, Wan Fazidah Haliza Muhtar, Tuan Haji Makmuda, Jamilah Abdul Karim, sombong sangat Ustaz. Siapa sombong tu? Dura Afika, Salih Alaihi Muhammad, Mulhaf, Misha Mukhtar, Hiza Abdul Rahim, Salih Alaihi Muhammad, Kamarul Hizam, Ainul Mardiyah, Salih Alaihi Muhammad, anugerah terindah. Ini pun anugerah terindah tu kan. Antara anugerah terindah yang Allah beri kepada kita, iaitulah anugerah ukhuwah Islamiah. Haslina Kasim,
Sarah Mat Taha, Nur Faizah Sariat, Kak Nazatul Naina, Liza Mukhtar, Nurida M. Nuruddin. Dan sebelum kita mengakhiri program kita ni, seperti biasa, Majlis Dewan Dakwah Negara, Majlis Dakwah Dewan Dakwah Negara, Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara ini menjalankan berbagai aktiviti-aktiviti dakwah dalam skop masing-masing. Maka kami memerlukan kepada dana. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak bergerak dakwah pun sekarang ni kena ada dana yang kuat. Maka kami mengharapkan yang pertamanya tuan-tuan boleh kongsikan live kita pada pagi ini, share kan. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita like page Majlis Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara ni, like page dia. Dan kemudian tuan-tuan, saya nak minta kalau tuan-tuan tak keberatan, tuan-tuan dapat berikan sedikit sumbangan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan lupa sebut nama Kak Yat Hamzah. Oh ya, Kak Yat Ibu. Ibu panggil. Ibu Yat. Umur berapa ibu ni? Suruh panggil ibu. Tetap muda lagi kan. Jadi salli ala Sayyidina Muhammad. Kak Nazatul anugerah terindah ukhuwah Islamiah. Antaranya Usratuna yang Allah kurniakan kepada kita, keluarga besar kita Usratuna ni, insyaAllah. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh berikan sumbangan melalui akaun RHB Bank yang tertera di kaca TV anda tu, insyaAllah. Saya sekarang ni orang tengok TV pun pakai handphone ni. Kita ada cerita The Ring dulu kan. Yang kan dia tu mangkak. Dia tengok TV, tengok cerita tu dulu lah. Oh, kalau kita tengok TV tu, cerita hantu tu, dia akan keluar, dia akan mangkak keluar masuk apa? Keluar kot TV tu. Kan keluar kot TV. Oh, dengan rambut banyak gitu kan. Sekarang ni dia tengok cerita tu kot dekat apa handphone. Lepas tu dia keluar kan kecil je. keluar kot handphone kecil. Comel je. Bukan takut. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi insyaAllah terima kasih semua. Terima kasih semua sahabat. Kak Maliha, Zuraini Yusof, Yat Abdullah, Ibu dah tua dah. Ibu Yat tua dari Ustaz dah. Oh ya Kak, insyaAllah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Aliza Mukhtar, insyaAllah. Baik, tuan-tuan salli Muhammad, terima kasih semua yang menyaksikan. InsyaAllah, tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad. Kita berjumpa lagi di lain masa dan ketika, di lain rancangan. InsyaAllah esok, kalau tak ada halangan, kita akan bersiaran semula di Ustaz Muhammad di Usratuna, insyaAllah. Pagi tadi memang problem sungguh. Rupanya bukan saya seorang je. FB memang problem pagi tadi. InsyaAllah. Terima kasih semua. Saya minta maaf salah silap. Terima kasih kepada pihak Dewan Dakwah yang menganjurkan kuliah kita pada pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.